Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqadam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita meneruskan perkongsian kita pada membaca Al-Quranul Karim. Kita telah sampai pada penghujung surah Ar-Ra'd. Kita telah sampai pada penghujung surah Ar-Ra'd. Ada 3 ataupun 4 ayat lagi. 3 atau 4 ayat. 1, 2, 3, 4. 4 ayat lagi. 4 ayat terakhir yang berbaki daripada surah Ar-Ra'd sebelum kita masuk pada surah seterusnya, iaitu surah Ibrahim. Surah Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Masya-Allah tabarakallah. Maka mudah-mudahan perkongsian kita pada membaca Al-Quran, pada melihat hukum hakam isi kandungan Al-Quran, apakah pengajaran yang kita boleh ambil, mudah-mudahan menjadikan kita memberikan iktibar dan pengajaran kepada kita supaya kita menjadi umat Islam yang istiqamah insya-Allah sehingga ke akhir hayat biiznillah taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita akan terus masuk pada ayat yang pertama. Ayat pertama kita pada malam ini bermula daripada ayat nombor 40. Bermula daripada ayat yang ke-40. Ba'da'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Baik, untuk ayat yang 40 sekali lagi saya ulang. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum aw natawaffayannak. Memandangkan ayat ini, kalau kita tengok sekali lalu, tidak ada bacaan yang 4 harakat dan ke atas, tidak ada. Tak ada mad jaiz, tak ada mad wajib, apatah lagi tidak ada mad lazim. Tidak ada. Dia hanya ada mad asli saja yang basic. Masya-Allah tabarakallah. Baik, makanya untuk ayat ini kita akan potong dua. Kita akan potong dua. Walaupun dia agak panjang, dia satu baris macam tu, dan dia tidak ada tak ada bacaan panjang 4 harakat tadi, tapi dia banyak dengung, banyak gunnah. Maka untuk memudahkan bacaan, boleh kalau kita berhenti pada natawaffayannak. Berhenti pada natawaffayannak. Baik. Kemudian nak ambil balik tak payah. Tidak perlu. Tidak perlu, sebab kalau betul-betul nak ambil balik au natawaffayannaka, seolah-olah tak cukup. Ambil balik daripada au natawaffayannaka seolah-olah tidak cukup untuk membuat untuk menyusun makna yang lengkap. Maka memadai kita hanya teruskan sahaja fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Baik, itu ayat pertama kita. Insya-Allah kita baca sekali ayat nombor 41. InsyaAllah kita akan baca sekali ayat nombor 41. Baik, firman Allah Ta'ala ayat nombor 41. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Baik, kita sudah ada waqaf jaiz yang tersedia dekat sini. Sekali lagi saya ulang. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha. Nanqusuha ikhfa min atrafiha. Jangan lupa ada qalqalah pada huruf ta.
Kemudian kita sambung, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Sekali lagi, untuk ayat ini sama juga pada ayat nombor 41 ni tidak ada bacaan mad 4 harakat dan ke atas. Tidak ada. Yang ada hanyalah yang special sikit, yang nampak unik sikit, li hukmihi, mad silah qasirah. Itu pun kita dah potong siap-siap. Oleh kerana kita dah potong, maka kita matikan huruf ha. Maka mudahlah bacaan insya-Allah ya. Ayat nombor 40 dan 41. Baik, insya-Allah maka kita akan baca kedua-dua ayat ni biiznillah taala. Kita akan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ready tuan-tuannya? 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannak fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Alhamdulillah, selesai bacaan kita untuk dua ayat pertama pada malam ini, ayat 40 dan 41 daripada surah Ar-Ra'di. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita bacakan dahulu sedikit sebanyak daripada dia punya bahagian terjemahan, ya, alih bahasa, tukar bahasa, sebelum kita masuk pada bahagian tafsiran. Apakah kalam ulama pada perkataan-perkataan tersebut? Baik, firman Allah Ta'ala pada ayat nombor 40. Wa imma, ya, wa imma, dan sesungguhnya jika. Wa imma kita ada nampak dekat depan, wa in dengan ma. Wa in tu sebenarnya dikira satu huruf, wa in ma satu lagi perkataan, satu huruf ataupun satu perkataan satu perkataan. Maksudnya tadi wa imma, dan sesungguhnya jika, nuriyannaka, kami tunjukkan kepada engkau, kami perlihatkan kepada engkau, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da ni maksudnya sebahagian maksudnya tidak semestinya 50-50, bahagi elok-elok, bahagi setengah, tidak semestinya. Boleh jadi suku, boleh jadi 1/3. Tak kisah, tak kisah. Tidak penting ba'da ni berapa banyak, adakah lebih separuh dan sebagainya, itu tak penting. Yang penting dia beberapa ataupun sebahagian. Ba'dal ladzi na'iduhum, beberapa azab ataupun beberapa siksaan ataupun sebahagian siksaan yang kami ancamkan untuk mereka. Na'iduhum, kami janjikan kepada orang-orang yang kafir. Au natawaffayannak, ataupun kami matikan engkau, ataupun kami wafatkan engkau. Fa innama 'alaikal balaghu, maka sesungguhnya tugas engkau hanyalah menyampaikan sahaja. Perkataan menyampaikan dekat sini ialah al-balagh, bukan baligh. Ya, baligh tu orang yang sampai. Ya, tak apa, insya-Allah kita akan tengok kejap lagi biiznillah taala. Kalau al-balagh maksudnya penyampaian, ya, maksudnya adalah penyampaian. Wa 'alainal hisab, dan sesungguhnya kamilah yang bertanggungjawab untuk memperhitungkan, iaitu memperhitungkan amalan-amalan mereka. Baik, itu yang pertama, ayat nombor 40. Ayat nombor 41 pula. Awalam yarau, dan apakah mereka tidak melihat, adakah mereka tidak pernah memerhatikan, anna na'til arda, bahawasanya, okey, ini terjemah bulat-bulat tuan-tuan, ya. Saya terjemah bulat-bulat, dan Quran yang ada pada tangan saya ni pun dia terjemah sepatah-sepatah juga. Bahawa tidakkah mereka melihat bahawa kami datang. Siapa datang ni? Allah Subhanahu wa taala dan bala tenteranya. Allah Subhanahu wa taala dan pengikut-pengikut, penyembah-penyembah Allah Subhanahu wa taala. Na'til arda, kami datang ke muka bumi ini, nangqusuha min atrafiha, kami kurangkan sikit demi sedikit daripada bahagian hujung-hujung. Ya, nangqusuha min atrafiha, kami datang sikit-sikit daripada bahagian hujung-hujung. Mana perkataan hujung? Atraf.
Kita biasa baca doa ni dalam doa baca Quran tuan-tuan kan. Apa? Allahumma arhamna. Sekejap lagi insya-Allah kita baca doa tu juga. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Mana lagi tu? Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu. Apa? Ana al-laili atrafan nahar. Hujung-hujung. Ya, ataupun di celah-celah boleh juga. Ya, kadang-kadang ada terjemah celah-celah, kadang-kadang terjemah hujung-hujung. Itu perkataan dia atraf. Ya, hujung-hujung bumi, ya, hujung-hujung kawasan. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Dan Allah Taala apabila dia menghukum, tidak ada yang dapat menghalang hukumannya, tidak ada yang dapat menghalang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sari'ul hisab, dan Allah Taala itu adalah amat cepat perhitungannya. Baik, masya-Allah, tabarakallah. Itu dia sikit sebanyak terjemahan untuk ayat nombor 40 dan 41. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita tengok apakah ya disebutkan oleh ulama-ulama ya yang menurut yang mensyarahkan ya kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Allah Taala menyatakan berdasarkan kepada ayat ini, ya, Allah Taala menyatakan pada berdasarkan ayat ini nak tunjukkan beberapa perkara. Antaranya ialah nombor satu, Allah Taala boleh turunkan azab. Itu pengajaran paling simple yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Yang paling mudah kita boleh faham, Allah Taala boleh turunkan dan boleh tunjukkan azab ya yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang kafir. Apa agaknya bentuk azab? Banyak, terlalu banyak. Ya, azab api neraka tu banyak. Ya, kalau kita baca dalam surah Tabbat Yada, itu antara surah yang sangat detail. Surah Tabbat Yada tu pendek kita baca kan. Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Ya, kita sibuk tengok pada bahagian qalqalah. Tak apa, tak ada masalah. Kita baca betul pun dapat pahala penuh. Alhamdulillah. Tapi suka untuk saya sebutkan surah Tabbat Yada, Al-Lahab ataupun Al-Masad itu, surah tu walaupun dia pendek, antara surah yang begitu terperinci menyebutkan tentang azab. Tentang azab. Apa Allah Taala sebut? Tabbat yada Abi Lahabin wa Tab. Tangan Abu Lahab akan hancur. Ya, watabba, dia sendiri akan hancur. Seolah-olah Allah Taala nak bagi gambaran tangan dia akan kena dulu. Seolah-olah ya, boleh saja Allah Taala mulakan dengan kepala, boleh saja Allah Taala mulakan dengan kaki, boleh, tak ada masalah. Tapi boleh jadi berdasarkan susunan ayat Quran, Allah Taala seolah-olah nak kata tangan dia akan kena dulu baru badan. Apa hikmah? Allah Taala saja yang tahu. Ya, kenapa Allah Taala susun macam tu? Allah Taala saja yang tahu. Tabbat yada Abi Lahabin wa Tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatalahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Isteri yang menyokong suami yang sebiji macam Abu Lahab. Maksudnya suami buat perangai murtad, buat perangai kafir, buat perangai tak jaga solat dan sebagainya. Dan kemudian si isteri pula kalau dia menyokong, kalau dia backup, kalau isteri ni kalau tak menegur, apa Allah Taala janjikan dalam Quran berdasarkan surah Tabbat Yada, isteri dia akan bawa kayu api untuk tolong bakar laki dia sendiri. Detail tu. Itu terperinci. Ya, dan banyak lagi surah-surah yang lainnya. Fi jidha hablum mim masad. Ya, fi jidha hablum mim masad. Maka antara bentuk siksaan yang lain ialah akan diletakkan tali. Ustaz, letak tali dekat leher tak berat mana ustaz? Kan, konon-konon kita mungkin akan terfikir macam tu. Letak tali berat ke? Ya, letak tali berat ke? Tuan-tuan, saya sejujur untuk bahagian saya lah, ya, daripada pihak saya tak boleh nak komen lebih-lebih. Saya hanya kata itu bentuk azab. Itu saja saya boleh kata. Ya, tak tahu kok dekat sabut tu ada duri ke, sabut tu sekali dengan ular ke, Allah alam, Allah Taala lebih tahu. Kita nampak ayat itu simple. Dekat leher ada tali. Dekat leher ada tali. Senang. Maka kita mungkin akan kata tak nampak pun bentuk azab. Allah Taala lebih tahu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Dan banyak-banyak lagi lah ayat Quran lain. Surah Waqiah pun ada cakap,
ya surah Waqiah, ya surah Ar-Rahman, ya semua banyaklah ya surah, banyak pelbagai surah di merata tempat dalam Al-Quranul Karim Allah Taala detailkan, Allah Taala perincikan berkenaan dengan azab. Baik, makanya dekat sini Allah Taala menyatakan, kembali kita kepada ayat nombor 40 ini, Allah Taala kata kami boleh tunjukkan ya apa saja bentuk azab, ya sebahagian ya daripada apa yang kami pernah janjikan kepada orang-orang yang kafir sekiranya mereka kekal kafir. Baik, antara hikmah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, perkataan ba'dah. Ni perkataan pertama kita lah yang kita nak tengok pada malam ini. Perkataan dia adalah ba'dah, sebahagian. Allah Ta'ala kan maha hebat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kenapa Allah Ta'ala nak guna perkataan ba'dah, sebahagian? Ya, kenapa Allah Ta'ala nak sebut perkataan ba'dah, sebahagian saja kami tunjukkan azab itu? Mungkin kalau katalah contoh, minta maaf saya bagi nombor, minta maaf. Ya, azab Allah Ta'ala saja yang tahu kan. Kita dah sebut banyak kali dah ni. Ya, kata kalau 1000 ba'dah mungkin 2 atau 3 saja, atau 5 saja, atau 6 saja. Pilihlah mana-mana nombor tuan-tuan nak. Daripada 1000 ambil 50. Sikit tu. Sikit. Daripada 1000 ambil 50. Sikit sangat sebenarnya 50 nak banding dengan 1000, ataupun nak banding dengan baki 950. Tak kira pun berapa bilangan dia tuan-tuan. Allah Ta'ala kata kami tunjukkan azab itu sikit. Kalau kami tunjukkan azab itu penuh, dunia ni akan kiamat sebelum masanya. Kalau kami turunkan azab penuh secara total, dunia ni akan binasa sepenuhnya. Saya ingat ayat bila itu, ayat surah Ar-Ra'd juga tuan-tuan. Saya kongsikan berkenaan dengan azab api neraka. Kan? Kalau tuan-tuan ingat lagi, azab api neraka, saya kongsikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Api dalam dunia ni adalah 1/70 daripada api dalam neraka. Api dalam dunia ni tinggi panas macam mana pula? 100 darjah Celsius. Tu sikit. Itu pun tangan kita dah macam sup daging dah. Kalau tangan masukkan dalam air mengelegak dah 100 darjah Celsius, itu rasa daging tangan kita dah macam masak dah macam masak. Bayangkan kepanasan yang lebih panas yang boleh mencairkan besi yang ada dalam dunia ni. Ini semua 1/70 saja daripada azab api neraka. Sebab tu Allah Ta'ala guna perkataan ba'dah. Bukan kami tak boleh tunjuk sikit-sikit, tunjuk banyak-banyak, boleh, tapi jahanamlah dunia ni. Ya, itu antara pengajaran yang seterusnya, pengajaran kedua atau pengajaran ketiga yang kita boleh faham daripada ayat ini. Baik, nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum au natawaffayannak. Ya, au natawaffayannak, ataupun kami meninggalkan engkau, maksudnya kami matikan engkau. Baik, satu lagi pengajaran, ya, minta maaf tuan-tuan ya, saya tak macam mana, saya keluarkan satu-satulah patah perkataan dekat sini untuk kita faham apakah hikmah ya daripada ayat ini, susunan ini. Baik, Allah Ta'ala sebut natawaffayannaka. Tadi Allah Ta'ala kata kami tunjukkan azab. Natawaffayannaka, ulama tafsir kata kami matikan engkau. Na tu kamilah, kita orang, ya, Allah dan tenteranya mematikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mencabut nyawa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ulama-ulama tafsir kata kalaulah Allah Ta'ala nak tunjukkan azab yang berbentuk azab akhirat. Okey, sebelum saya teruskan, azab yang kita ada sekarang ni tak serupa langsung dengan azab akhirat. Dah. Okey. Azab yang kita dapat dalam hari ini, susah yang kita dapat pada hari ini, kemarau banjir yang kita dapat pada hari ini tak sama langsung, tak mencecah berapa persen sangat ya daripada azab api neraka, azab hari akhirat. Kita kata kita banjir teruk sangat. Oh, banjir peluh dekat padang mahsyar itu lebih dahsyat. Okey. Api kemarau sampai pokok-pokok semua mati. Okey, hari kiamat tu nanti jangankan pokok mati, pokok yang sepatutnya
pokok duniawi mati, Allah Ta'ala timbulkan pula, Allah Ta'ala tumbuhkan pula pokok akhirat. Pokok akhirat tu apa benda pula Ustaz? Pokok zakum. Tu dah pokok lain dah tu. Boleh lah kot tuan-tuan nak panggil pokok alien, boleh lah kot. Pokok alien, bukan angkasa lepas tu, bukan. Pokok yang asing, pokok yang pelik. Pokok patutnya mati kena api, ini pokok keluar daripada api. Kan pelik nama itu. Maka tak boleh nak disamakan langsung azab pada dalam kehidupan dunia dengan azab hari akhirat. Tetapi kebarangkalian Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, katalah kalau Allah Ta'ala nak ajar sikit orang kafir, katalah, ataupun Allah Ta'ala nak ajar orang-orang yang fasik, yang berdosa dengan cara menurunkan azab, ulama-ulama sebut natawaffayannak, pastilah Allah Ta'ala akan matikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Pastinya Allah Ta'ala akan matikan Rasulullah terlebih dahulu, barulah Allah Ta'ala turunkan azab yang serupa dengan hari akhirat punya. Kenapa? Ini pun kita pernah sebut dulu berulang kali. Tuan-tuan, hari akhirat tidak akan disaksikan oleh orang-orang yang beriman, especially, terutama sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi Muhammad confirm dia dah meninggal. Ya, sorry, minta maaf. Rasulullah sudah wafat. Ya, Rasulullah sudah ada di tempatnya. Allah Taala muliakan raudah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, makanya Rasulullah telah diwafatkan oleh Allah Taala. Boleh tak Allah Taala turunkan azab? Boleh. Cuma Allah Ta'ala tak turunkan azab terus. Ya, Allah Ta'ala tak turunkan azab terus. Sebab Allah Ta'ala tak turunkan azab. Okey, kita berhenti sekejap ayat ini. Ya, tadi saya kata kalau Allah Ta'ala nak turunkan azab, boleh. Allah Ta'ala kena matikan Nabi dulu. Baik, sekarang Rasulullah sudah tak ada. Azab kenapa tak turun lagi? Jangan minta pula. Azab kenapa tak turun lagi? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, cukup banyak sebab Allah Ta'ala tak turunkan azab total. Cukup banyak sebab sampai ke hari ini masih ada lagi sebab penghalang Allah Ta'ala tak turunkan azab gila-gila. Macam azab kaum Nabi Nuh, macam azab kaum Nabi Lut. Kan? Allah Ta'ala tak turunkan langsung azab macam tu. Kenapa? Baik, alang-alang kita dah buka Quran ni, saya nak ajak tuan-tuan tolong buka satu surah. Ya, satu surah Allah Ta'ala sebut daripada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kejap daripada surah Al-Anfal, muka surat 180. Ya, surah Al-Anfal, muka surat 180. Ini satu atau dua muka surat lagi. Dua muka surat second last daripada juzuk 9. Maknanya 182 sudah masuk juzuk 10. Ya, muka surat 180, surah Al-Anfal, juzuk yang ke-9. Ayat dia senang nak cari tuan-tuan. Ayat paling bawah. Ya, ayat yang paling bawah sekali. Ya, bawah sekali. 180. Okey. 180. 180 nombor genap. Jadi nombor pusat sebelah kiri ya. Ya, pusat sebelah kiri. Ayat dia paling bawah, ayat nombor 33. Ya, ayat nombor 33. Allah Taala sebut apa tuan-tuan? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya, tidak akan sama sekali Allah Ta'ala mengazab mereka, wa anta fihim, sedangkan engkau masih ada. Sedangkan engkau ni bukan, tak dia jangan terjemah pandai-pandai kita pula tuan-tuan Nauzubillah. Engkau kat sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi engkau masih ada, Allah Ta'ala tak akan turunkan azab gila-gila. No, tak akan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Sebab lain Allah Ta'ala tak turunkan azab total secara sepenuhnya ialah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Ta'ala sama sekali juga tidak akan mengazab mereka sedangkan dalam kalangan mereka ada orang yang rajin istighfar. Allah Ta'ala guna perkataan yastaghfirun. Tuan-tuan tengok ayat tu kan, ayat terakhir tu, perkataan terakhir tu. Oh, terima kasih Ji, jazakallahu khairan katsira, barakallahu fik. Yastaghfirun ni fi'il.
Dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, ini fi'il. Perbuatan fi'il mudhari', perbuatan yang sentiasa berjalan. Maknanya sekarang kita tak istighfar. Istighfarlah kejap. Astaghfirullahalazim. Sekarang kita mungkin tak istighfar, tempat di luar sana ada orang istighfar, azab tak turun. Azab tak turun. Dekat Mekah tu dah habis haji dah, orang istighfar lagi, orang masih datang lagi istighfar, azab tak turun. Kat mana tempat pun selagi mana Allah ada orang istighfar, azab tak akan turun. Maka dekat sini apa pengajaran lain yang kita belajar? Dua sebab utama Allah Taala tak turunkan azab gila-gila. Ya, tak turunkan azab secara sepenuhnya. Nabi masih ada dan istighfar. Berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita terhutang budi dengan Nabi sampai mati. Ya, kita terhutang budi dengan Nabi sampai mati. Kita dapat free Islam sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, hidayah tu Tuhan yang bagi, tapi kerjanya siapa yang buat? Nabi yang buat. Ya, Nabi yang buat. Kita baca Quran senang. Ya, saya pernah sebut di rasanya ni. Kita baca Quran senang. Nabi dapat wahyu nak pecah kepala. Kan? Masya-Allah tabarakallah. Ya, kita semayang 5 kali sehari semalam. Ya, 5 kali sehari semalam. Itu pun malih-malih. Muhasabah lah ni, muhasabah, ya. Itu pun malih-malih juga. Masya-Allah tabarakallah. Nabi dulu dapat 50. Kalau Nabi tak beranikan diri, dan agaknya terima kasih juga kepada Nabi Musa alaihi salam, kalau tak dipujuknya daripada 50 tu, tuan-tuan semayang 50 waktu. Semayang 50 waktu tak sampai nak kontut agak kan? 28 minit satu waktu, 20 minit satu waktu. Semayang apa macam tu? Tak sampai nak kontut dah. Nak berak tak sebut tak sempat agak. Masya-Allah tabarakallah. Banyaklah kalau nak sebut satu-satu. Bahkan sehingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala kata engkau masih ada. Allah Taala tak turunkan azab. Tuan-tuan bayangkan kalau Rasulullah, Allah Taala wafatkan dia dengan cara macam Nabi Isa. Nabi Isa mana sekarang? Tuan-tuan jangan kata Nabi Isa ada kat muka bumi ni. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh kata Nabi Adam ada, Nabi Daniel ada, Nabi Nuh ada, Nabi Muhammad ada, Nabi Ibrahim ada, makam-makam dia semua ada, kubur-kubur dia semua ada. Tinggal tahu tak tahu saja, confirm tak confirm. Nabi Isa seorang yang tak ada. Adalah hikmah dia tu. Kan, adalah hikmah dia. Allah Taala akan turunkan dia dan macam-macam lah. Tuan-tuan tahulah hadis akhir zaman kan. Tapi cuba bayangkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala wafatkan dia dengan cara naik ke langit. Dia tak ada atas ni. Dia tak ada atas bumi. Dia tak ada dekat Madinah tu. Dia tak ada kat Raudah tu. Bayangkan, senang tak senang azab nak turun berdasarkan kefahaman kepada ayat ini. Selagi mana Rasulullah ada, Allah Ta'ala tak akan turunkan azab yang terlalu dahsyat. Ya, yang kita nampak selama ni rupanya cikai saja. Terlalu sikit. Ya, masya-Allah tabarakallah. Baik, itu antara pengajaran lain lah bila mana Allah Taala sebut nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka. Saya terlupa nak kongsikan ni awal-awal tuan-tuan ya, minta maaf. Berkenaan dengan ini saya kongsikan nombornya saja, minta maaf. Ini saya kongsikan nombornya saja. Berkenaan dengan ayat Allah Taala sebut kami boleh turunkan azab. Ya, kami boleh tunjukkan kepada engkau azab hari akhirat. Allah Taala sebut 4 kali dalam Quran. Saya tak hurai yang ini Saya cuma sebut nombornya saja. Ya, sekali lalu saya sebut nombornya saja. 4 kali Allah Taala kata kami boleh tunjukkan azab akhirat dalam kehidupan dunia. Boleh. Cuma Allah Taala tak buat. Surah dia apa tuan-tuan? Nombor 1 surah Yunus ayat 46. Surah Yunus, Nabi Yunus alaihi salam, dalam ayat nombor 46. Saya sebut sekali lalu saja Yang kedua surah Ar-Ra'di yang kita tengah baca sekarang. Yang ketiga surah Ghafir ataupun surah Mu'min. Surah Ghafir ataupun Mu'min ayat 77. Ya, ayat 77. Dan yang keempat surah Zukhruf. Ya, surah Zukhruf, perhiasan. Surah Zukhruf
ayat nombor 42. Ya, ayat nombor 42. 4 kali Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa Allah Ta'ala boleh turunkan, boleh tunjukkan azab sebenar hari akhirat, tapi dalam kehidupan dalam kehidupan di dunia. Ya, baik. Itulah sekali lalu saja berkenaan dengan pengulangan ayat Quran ni. Ya, baik. Sekarang Allah Ta'ala, kita sambung pula bila mana Allah Ta'ala sebut fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Tak kisahlah, ya, sama ada kami matikan engkau sebelum azab diturunkan ke, ataupun kami nak tunjuk azab sebenar ke, apa pun pilihan yang Allah Ta'ala buat, ya, apa pun pilihan Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala nak mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tugas sebenar Rasul. Ya, Allah Ta'ala nak mengingatkan Rasulullah, alamak tertinggal. Ya, Allah Ta'ala nak mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tugasan sebenar dia. Apa tugasan sebenar Rasulullah? Al-balagh. Al-balagh. Yang kita duk belajar itulah 4 sifat wajib Nabi tu kan. 4 sifat wajib yang mesti ada pada setiap Nabi dan Rasul. Apa dia? Menyampaikan. Menyampaikan. Hukum tu seronok ke? Hukum tu berat ke? Berita baik, berita buruk, Nabi kena ceritakan juga. Orang percaya, orang tak percaya, Nabi kena cerita. Orang akan gelak, orang akan hina, Nabi kena cerita. Suka tak suka, dia kena sampaikan. Satu lagi sebab untuk kita kena rajin berselawat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Dan Allah Ta'ala gunakan perkataan wajib ke atas Nabi. Allah Ta'ala kata wajib ke atas Nabi. Sorry, saya tulis ni dulu pula, minta maaf ya. Bila mana Allah Ta'ala kata alaika. Alaika, tuan-tuan, ya, alaika antara tafsiran ataupun terjemahan untuk alaika adalah menjadi tanggungjawab. Ya. Selepas perkataan ala, alaika ni ala lah. Selepas perkataan ala, lepas tu ada nama orang. Lepas tu ada nama orang atau kaum tertentu, Bani Israel ke, Yahudi ke, orang beriman ke, orang kafir ke, ya, maksudnya orang ini akan tanggung benda itu. Orang ini kena bertanggungjawab terhadap perkara tersebut. Maka dalam ayat 40 ni Allah Ta'ala kata apa? Alaika al-balaghu. Tanggungjawab engkau yang engkau kena pikul sampailah engkau wafat. Apa dia? Tabligh tadi tu. Tabligh, ya, menyampaikan dakwah. Untuk Allah Ta'ala pula, apa kerja Allah Ta'ala? Sorry lah kalau saya terjemahkan tanggungjawab Allah Ta'ala. Kita kata macam ni, kerja Allah Ta'ala sudah. Apa yang Allah Ta'ala patut buat? Alaina. Kami pula, kami hanya bertanggungjawab untuk al-hisab, iaitu mengira. Mengira pahala, timbang mana baik, mana buruk, mana paling banyak, dan tentukan orang tu pergi mana, sama ada selamat ataupun kena azab. Ya, itu adalah tanggungjawab Allah Subhanahu wa taala, bukan kerja Nabi. Ya, bukan kerja Nabi. Nabi hanya bagi tahu seseorang itu masuk syurga atau seseorang itu masuk neraka hanya dengan izin Allah Taala. Dah. Ya. Rasulullah hanya bagi tahu berdasarkan apa wahyu yang nak Allah Ta'ala bagi tahu kepada dia. Siapa yang boleh istiqamah dalam beramalan, insya-Allah dia selamat. Ya, siapa yang culas dalam kefarduan yang Allah Ta'ala telah wajibkan, dia tidak selamat. Allah sampai tahap macam ni. Ya, sampai tahap Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang dijanjikan masuk syurga, betul? Orang janjikan masuk syurga. Rasulullah tak boleh pandai-pandai. Tak boleh. Tak boleh. Rasulullah tak akan tahu Hamzah ke, siapa nama, Ja'far Abi Talib ke, Mus'ab bin Umair ke, ataupun 10 orang tu, siapa nama tu, 10 orang yang dijanjikan syurga tu kan, ataupun siapa nama lagi, Bilal ke. Rasulullah tak boleh pandai-pandai. Tak boleh pandai-pandai kata, oh orang ni baik dengan aku ni, confirm masuk syurga ni. No. Tak boleh. Dan juga sama juga seperti mana Rasulullah tak boleh pandai-pandai tentukan orang masuk syurga, begitu juga Rasulullah tak boleh pandai-pandai tentukan orang masuk neraka.
Abdullah bin Ubay bin Salul dalam neraka. Tak boleh. Dia tak ada cakap gitu. Rasulullah tak cakap gitu. Tak boleh. Hanya Allah Taala bagi tahu dia punya senarai. Ya, itu bukan Quran, tuan-tuan itu bukan Quran. Senarai nama ahli neraka dalam kalangan orang munafik itu tak dalam Quran. Tak usah carilah Abdullah bin Ubay bin Salul, tak jumpalah, takkan jumpa. Ataupun nabi palsu yang pernah muncul, Musailamah al-Kazzab, nama dia tak dalam Quran. Ya, bahkan perkataan kazzab pun tak ada dalam Quran. Tak ada. Kazibin ada lagi lah. Mukazzibun tu adalah, kazzab tak ada. Ya, kazzab tak ada. Ya, makanya nak mengatakan bahawa senarai-senarai itu adalah senarai-senarai orang putih kata apa? Confidential. Sulit. Maklumat sulit. Ya, ia diberitahu direct melalui malaikat Jibril kepada Allah Taala, tetapi ia tidak direkodkan sebagai ayat Quran. Yalah, apa pula hikmah dia kan kita nak baca? Ya. Abdullah bin Ubay Salul fi nar. Apa hikmahnya nak baca tilawah macam tu? Tak jadi lah. Kan, tak jadi. Ya, list itu tidak diperlukan, tidak penting pun nak dimasukkan dalam Al-Quran. Ini adalah atas kebijaksanaan dan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca 2 ayat, tuan-tuan Kita baca 2 ayat, tapi saya sempat kongsikan huraian untuk ayat nombor 40 saja. Tak apalah, insya-Allah pada masa akan datang, jika diizinkan Allah Taala, kita akan sambung seterusnya pada ayat yang ke-41 insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan dan tanda-tanda kelemahan di saya sebagai hamba yang lemah ditangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.